Beberapa saat lagi kita akan pukul 9 ya, dekat pukul 9 lah. Jadi saya bermula beberapa saat awal sebab saya nak check, sound check dulu. Tengah hari tadi saya dah start first live, tapi tak boleh nak panggil first sebab sound tak ada ya, tengah hari tadi. Okay, saya tengah check sound sekarang ni, sound system. Okay, boleh dengar? Okay. Boleh dengar? Beauty Healthy. Okay. Hi join. Thank you. Boleh dengar ke? Boleh tak klik sikit kat situ just hi. Saya nak tengok macam mana sebab tadi pun saya tak first time ya. Tadi first time. Jadi ni second time. Saya nak tengok apa ni kalau saya boleh nampak. Komen ya. Tadi ada 322 yang join tapi saya tak nampak apa ni. Terima kasih yang join. Sebab tadi saya tak nampak di mana ada dekat komen. Saya nampak ada love to thank you. Jadi rakaman saya sedang buat rakaman ya. Sebab trial and error. Satu lagi saya suka dengar balik apa yang saya buat. Sebelum ni saya pernah buat live di Facebook. Saya buat hanya 44 hari. Jadi ada target dan ada misi masa tu. Kemudian saya stop. And then hi yang baru join. And then saya buat dekat TikTok. Ini adalah pertama kali sebab ini adalah akaun baru. Sebelum ni saya tak pernah buat di sebab saya ada lagi akaun yang lain, akaun official. Dekat sana tak ada, saya tak buat live ya sebab saya nak buat macam apa? Kita nak orang nampak produk saja, belum lagi interact. Sebab produk saya tu produk sendiri dan juga dia ada target tertentu. Itu yang sebabnya saya rasa tak sesuai lagi dia buat live. Sekarang ni saya buat live sebab saya nak bercakap dengan audiens kita. Terutama audiens yang berbahasa Melayu sebab saya suka nak cakap bahasa Melayu ni kita lebih senang, lebih sebab bahasa kita, betul tak? Kalau kita cakap bahasa Inggeris tak sama, dia takkan sama. Okey, oleh kerana ada 5 viewers, terima kasih semua. Saya nak sebut satu-satu pun mungkin salah, terima kasih. Dah 7 orang, terima kasih juga. Nama saya Nisha ya, dari Kuantan, Pahang. Saya baru berusia saya berusia 51 tahun sebab saya baru celebrate lah, baru birthday tu sebab saya kata saya baru tu. Dan setiap hari kita ni adalah hari baru. Okey, apa khabar semua? Apa khabar? Kalau mana yang nak bersembang pun saya jemput juga ya. Ada tengok post saya sebelum ni ke? Saya ada buat post dan juga ada dekat story tu saya jemput followers. Ni khusus bagi yang berbahasa Melayu khususnya. Jadi senang kita nak bercakap, tak kira di mana anda berada, di Malaysia ke di mana-mana di seluruh dunia, jika anda berbahasa Melayu. Sebab saya memang khususkan bahasa Melayu, kita nak bahasa kita ni dikembangkan. Kalau kita gunakan bahasa Inggeris, walaupun bahasa Inggeris tu adalah bahasa utama dalam sosial media, saya nak bahasa kita ya orang tahu, orang kenal. Sebab banyak lagi orang yang tak tahu bahasa kita, ataupun orang kita ni tak nak bercakap bahasa kita kalau pergi ke antarabangsa. Kalau saya memang saya balon je, saya akan guna bahasa saya sesuka. Walaupun saya pernah masuk live talk show dengan kawan saya. Saya gunakan juga bahasa saya sendiri supaya orang dengar sedikit sebanyak dan orang tahu Malaysia dekat mana, Malaysia di mana dan Malaysia bagaimana. Okey, saya nampak masing-masing join, terima kasih. Inilah rakyat Malaysia ni kan, saya terkejut siang tadi walaupun sound tak ada saya cakap tu orang tak dengar, tapi saya tengok bila last tu, bila dah ended, okey, terima kasih yang baru follow. Bila ended saya tengok 322 views ya. Wah, saya ingatkan mungkin 2-3 orang ataupun mungkin tak ada ke, sebab saya just spontan. Saya ni suka spontan. Sebab spontan ni sesuatu yang real. Terima kasih semua. Saya baru nak mengenali anda. Ni hari suai kenal. Kalau high school orang panggil minggu suai kenal.
dekat sini kita hari suai kenal. Setengah hari tadi saya dah start. Saya klik je tau, ada tetamu tadi saya macam ada yang game apa semua tu saya tak reti, tapi saya main klik je apa benda saya nampak. Jadi sampai ke sudah lah, sebab yang join tu dia kata I can't speak Malay, cakap Melayu sikit-sikit dia cakap. Jadi saya sendiri yang kena ended ya, sebab masa tu saya di Dentistry Faculty UIA. Jadi waktu tu saya memang dah plan nak buat live, nak start live. Okey, saya tak nampak. Jadi bila saya dah start tu, saya kalau nak buat, saya buat terus. Teruskan aja. Macam tu juga dengan anda. Kalau macam ada yang dekat sini yang nak memulakan bisnes ataupun dah bermula, jadi jangan takut untuk bercakap. Kita bercakap je. Jangan takut, sebab tak ada siapa nak marah kita, tak ada siapa nak kalau orang nak jangan fikir benda yang negatif lah. Maksudnya ada orang kata apa, takut orang lain judge kita, ataupun orang nak kata kita macam-macam ke. Jangan fikir macam-macam tu. Kalau fikir macam-macam, yang macam-macam tu datang. Okey, saya nampak ramai yang join. Terima kasih. Tak kisahlah join, masuk dan keluar. Tentu kerana anda nampak live saya ni FYP ataupun nampak muncul dekat skrin anda. Jadi anda masuk dan anda keluar sebab anda belum kenal saya lagi. Tak apa, tak kisah. Okey, terima kasih yang bagi bunga tulip. Saya suka tulip. Wah, bunga pertama yang saya dapat 2 kentum tulip dekat sini. Saya suka sangat tulip sebab tulip ni dia tahan lama. Satu lagi ada berkaitan dengan kerja saya lah. Kerja utama saya sebenarnya, saya seorang perfumer. Jadi bunga-bunga ni memang saya suka sangat lah. Okey, terima kasih juga yang baru join lagi. Saya nampak tu ya je kan. Anda join, anda keluar macam tu je, tak kenal kan. Sebenarnya saya nak bercakap dengan anda. Jadi anda pun boleh bercakap dengan saya juga. Kalau nak join, nak berborak, boleh. Sebab first saya buat tajuk yang simple ataupun santai. Saya suka santai lah ya. Jadi Hai siapa tu user tu, nama saya tak nampak ya. Terima kasih join ya. Terima kasih, saya sangat menghargai anda. Jadi ini yang pertama. Maksudnya pertama hari ini. Pertama tu dah 2 kali. Sebab siang tadi sound system tak ada orang nak kenal. Waalaikumsalam, sama kenal. Cantik lek, apa tu? Siapa tu? Macam nama pak saudara saya je ya. Sebab saya panggil Lek juga. Lek tu maksudnya sebab saya Sabahan ya. Sabahan yang tak ada bahasa Sabah. Jadi kita panggil Lek ni uncle kita, pak cik kita. Okey, Wan ya, terima kasih. Cik Supadi dari mana tu? Yang lain-lain boleh share kat sini. Dari mana? Saya dari Kuantan, Pahang ya. Saya dah duduk kat Kuantan ni daripada tahun, maksudnya jadi orang Pahang lah ya. Suka nak sebut orang Pahang. Dah lama saya duduk Pahang. Daripada tahun 70. Bukan saya lahir tahun 78 tu. Saya dah duduk di Pahang tahun 78. Sebelum ni di JB. Lahir di Sabah. Ikut family lah ya. Family arwah bapa Askar. Hai Kuantan. Hai Kuantan. Kita followers ke? Kido. Terima kasih join. Alhamdulillah boleh dengar suara saya. Siang tadi saya dekat luar masa saya buat live. Jadi bila patutlah saya bercakap dengan tetamu saya tu, dia tak jawab tau. Saya ingatkan sebab dia tak faham bahasa Melayu, sebab dia cakap, dia kata sikit-sikit bahasa Melayu kan. Rupa-rupanya sound tak ada kan. Tak ada siapa beritahu saya. So saya 18 minit tu orang tak dengar pun suara kan. Tapi saya rakam. Itu yang bila rakam tu. Sebab saya suka rakam. Yang ni pun saya sedang rakam. Alhamdulillah bila dapat dengar suara tu, alhamdulillah. Jadi macam anda yang join ni pun boleh tengok balik lepas ni kan. Sebab kita ni banyak sangat live dekat sini. Itu yang mula-mula dulu saya malas nak buat live. Saya nak orang tengok saya punya galeri saya ataupun akaun saya sahaja, apa yang saya jual, apa aktiviti. Tapi saya malas nak buat live masa tu sebelum ni ya. Sekarang ni dah rajin lah. Kena rajin lah juga sebab sesuatu yang kita nak buat kena ada target lah ya. Jadi ada target saya kena sebab live. Jadi hari ini kita santai-santai sebab saya nampak saya punya pun viewer saya pun keluar masuk tak kisah. Sebab ini ada rakaman dan saya akan post balik selepas ni. Jadi
dekat TikTok ni saya pernah simpan ataupun post balik rakaman paling panjang hampir 20 minit. Maksudnya boleh sehingga 20 minit boleh share dekat sini, tapi saya akan cuba panjang lagi. Tengok masa kita dekat sini. Sekarang kita dah berapa minit? Sudah 9 minit di TikTok live sekarang. 9-10 minit sebab saya start lebih awal. Start lebih kurang 1 minit macam tu. Okey, siapa yang ada dekat sekarang ni? Saya nampak ada satu saja, seorang sahaja. Orang Kuantan tadi mana? Orang Kuantan tadi dah apa ni ke? Masih lagi ke? Yang lain-lain dari mana? Okey, tak apa, nanti lain kali apa ni kita boleh sembang lagi, boleh cakap daripada mana ya. Kemudian tu apa aktiviti ataupun pekerjaan anda ya. Walaupun anda seorang rumah juga adalah satu pekerjaan yang sangat mahal harganya, yang sangat apa ni, pekerjaan yang sangat sukar sebenarnya, sangat berharga, priceless ya, seorang ibu. Sebab saya sendiri pun seorang ibu ya. Saya masih macam mana tu, macam masih tu. Saya seorang ibu dan masih menjalankan tanggungjawab sebab anak saya dah besar, semua teenager ya. Anak-anak saya dah besar. Kalau siapa yang belum tengok saya punya post sebelum ni, saya ada share anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya. Jadi apa ni, keluarga besar lah, ataupun walaupun semua dah besar, tanggungjawab tu, tanggungjawab sebagai seorang ibu tu selagi kita bernafas. Okey, sekarang saya nampak ada viewers saya, siapa yang masih stay. Saya ingin berkenal dengan follower saya. Jadi siapa yang stay tu boleh say hi, boleh tulis kat situ dari mana ya, jangan segan. Walaupun anda tidak mengenali saya pun tak kenal anda. Masa ni lah, waktu ni lah kita berkenalan ya. So orang kita ni terkenal dengan sifat peramah ataupun easy going ataupun apa ni, mudah beramah mesra walaupun kita tak kenal. Sebab kita ni sifat orang kita ya, sifat orang Melayu kita ni mudah ataupun murah hati. Murah hati terutama dengan tetamu, sebab kita dah terikut dengan cara nenek moyang kita, agama kita ya. Tapi sebenarnya kalau nak ikut orang Arab, dia melayani ataupun menghormati, meraihkan tetamu lebih hebat lagi. Itu nanti next kita boleh sembang. Ataupun kalau ada yang buka tajuk tu, saya akan buat. Hari ni ada nampak tak apa tajuk saya? Tadi saya dah tulis tajuk sebenarnya. Saya mencuba. Saya sendiri pun saya nak check mana tajuk saya pun saya tak nampak. Okey. Sudah 12 minit ke udara. Akan datang saya akan share tentang tips-tips kecantikan ya. Ni sebab ramai sangat orang suka tentang kecantikan ni. Semua orang takkanlah tak nak cantik ataupun sihat ya. Cantik tu bermakna sihat, sihat juga bermakna cantik. Itu saya punya prinsip saya lah. Itu sebab saya buat apa ni, nama saya punya account ni Beauty, Healthy and Happy Skin. Sebab saya fokus, mula-mula saya fokus kepada produk kecantikan. Nanti saya akan cerita juga apa dia. Itu akan datang sebab hari ni cuma kita nak kenal ya. Hai, siapa yang baru join, terima kasih. Jadi kita nak berkenalan sesama kita ni. Jadi kita nak apa ni, biasakan dirilah maksudnya. Anda dan saya dan followers saya. Sebab saya kalau dikatakan orang tu jadi follower saya suka ambil tahu. Jangan fikir saya tak nampak anda ataupun saya tidak singgah ya. Sebab saya adalah peniaga dari rumah ataupun peniaga e-business. Jadi saya dah start perniagaan dari rumah pada tahun 2014. Iaitu tahun yang sama saya start pakai niqab ni. Jadi tu yang saya ingat tu. Sebab sebelum ni saya memang ambil course e-business. Sebabnya saya nak banyak masa dengan anak-anak. Sebab masa tu anak-anak dah dekat sekolah menengah. Sekarang ramai yang dah habis belajar ya.
yang ada dekat universiti, yang last kali pun dah sekolah menengah. Jadi itulah apa yang saya target tu. Alhamdulillah lah, maksudnya saya nak masa banyak dekat rumah. Saya nak buat bisnes yang banyak masa untuk diri saya sendiri dan juga masa untuk anak-anak. Jadi macam anda juga boleh berkongsi dengan saya. Okey, saya tengok ramai yang viewers yang stay, alhamdulillah. Walaupun saya cakap seorang tak apa ya, tak apa, tak kisah. Dekat sini memang banyak orang yang cakap seorang-seorang, tapi ada yang memang dia tahu sebab viewers mendengar, followers mendengar. Jadi anda yang ada yang tulisan Chinese tu saya tak pasti, Malaysia ke orang luar ke kan. Tapi welcome welcome, selamat datang, terima kasih join. Okey, saya nampak viewers saya semakin meningkat, terima kasih. Anda boleh kalau sudi nak masuk bercakap-cakap dengan saya pun, saya jemput anda ya, silakan. Macam sebelum ni saya masuk orang lain je ya, saya masuk orang punya live, tapi saya tak belum lagi terbuka hati nak jadi host masa tu kan. Jadi saya start dalam TikTok ni masa start kita pandemik lah ya. Mula-mula sebelum pandemik, masing-masing cakap yang tak kenal TikTok tu apa, orang fikir macam TikTok ni untuk orang yang untuk hiburan saja kan. Sebab mula-mula dulu memang TikTok ni terkenal dengan sebab dia punya target untuk hiburan kan, entertainment. Itu yang target dia. TikTok ni dia berbeza, benda baru dan berbeza dan lebih baik. Selalunya benda yang baru dia akan jadi sama ada lebih buruk ataupun lebih baik. Yang buruk tu sebab dia buat perubahan, dia nak buat kelainan. Yang baik tu bila kelainan dia tu menjadi. Jadi apa yang kita nampak kat TikTok sekarang lah. Itu sebabnya bila saya fikir macam saya tak buat live, rugilah ya, sebab ini adalah privilege ataupun peluang. Banyak mana saya tengok selama mana saya dah duduk dalam TikTok, saya rasa macam kalau sesuatu tu saya tak cuba, saya rugi. Sebab saya dalam bidang e-business. Kalau ada satu bidang ataupun ada satu peluang dalam satu sosial media yang saya tak cuba, maknanya saya melepaskan peluang ataupun saya tidak mencuba sesuatu. Okey, sudah 7 orang ataupun masih stay, ada yang stay kat situ. Terima kasih, saya nampak viewers. Saya masih lagi try and error, masih belajar. Sebab banyak sangat dia keliling ni. Banyak sangat dekat atas tu apa dia. Kalau macam masa mula join dulu tak semeriah sekarang apa yang ada dalam TikTok live ni. Jadi saya tengok kat situ ada chat interview, weekly ranking ya. Banyak benda kat situ. Okey, mungkin anda dekat sini pun dah biasa join, ada yang mungkin nak share anything pun boleh, ataupun nak suggest tajuk, sebab saya dekat sini mengkhusus tentang kecantikan. Jadi bebas nak cerita apa yang anda buat ataupun maksudnya bisnes anda ya, kita boleh share ya, apa salahnya kita boleh share. Sebab setiap produk tu ada kelebihan dia. Setiap skincare saya lebih suka tentang skincare lah daripada makeup, sebab nampak saya sendiri pun macam mana kan. Saya tak jenis orang yang tak bermakeup sangat, tapi saya suka sangat, gila sangat produk skincare. Cuma saya ni sangat memilih ni, itu masing-masing lah ya. Tapi sebenarnya yang memilih tu lebih bagus sebab kita nak yang terbaik ataupun apa yang healthy ataupun yang sihat ya. Sebab kita tak tahu diri kita ni, kita ingatkan kita sahaja yang bernyawa. Sebenarnya setiap inci daripada diri kita ni, setiap zarah ya, urat saraf kita, zahir batin kita ni semua bernyawa. Macam tu juga dengan kulit kita ni. Kulit kita pun bernyawa. Kulit kita pun boleh stres kalau macam kita gunakan produk yang tak yang tak sesuai, ataupun cara kita mencuci muka ataupun menggunakan produk-produk yang macam yang tak sesuai, yang harm ataupun yang mencederakan kulit. Sebab kita rasa macam kita nak cuci muka tu, kita pakai mask, mungkin benda tu kasar untuk kita, tapi kita tak tahu sebenarnya kulit kita stres. Ini sebab ini akan datang saya akan cerita lagi sebab saya dah berumur 51 tahun. Jadi saya suka nak bercakap tentang my journey, my skin journey. Jadi ada manfaat ya, kita nak sesuatu yang bermanfaat, tak kira lelaki atau perempuan. Kita ada kulit ya, sebab kulit ni adalah organ yang terbesar bagi diri kita. Jadi kulit tu penting.
salah satu contoh kulit kita boleh stres kalau kita menggunakan ada satu skincare. Kita nak bagi skincare ke yang letak dekat hidung tu, yang boleh melekat tu, kan ada yang kita nak cabut tu susah sangat, sakit kan. Sebenarnya kulit kita stres bila kita menggunakan bahan-bahan yang kita sendiri kita cabut sakit, kulit kita pun sakit ya. Ini saya belajar daripada doktor pakar lah, doktor pakar kulit, sebab kita belajar dengan orang baru kita tahu. Okey, kita dah 20 minit. Sebenarnya saya nak cuba single. Saya nak tengok macam mana viewers ya. Saya tengok setakat ni bagus viewers, sebab saya first time pada hari ini. Second time dalam live, sebab saya buat dah 2 kali, ni kali kedua. Tapi first time untuk hari ini, sebab siang tadi tak ada suara. Saya rakamnya tak ada suara ya. Walaupun saya dengar ada music daripada pihak satu lagi, maksudnya saya invite tetamu saya, walaupun dia mula-mula dia bukan follower saya, dia masuk aja, kemudian baru dia follow saya. Saya dengar music dia. Dia tak beritahu saya pula yang kita tak dapat dengar suara. Okey, terima kasih. Saya nampak lagi ada yang join. Siapa anda dekat sana? Dari mana? Saya dari Kuantan. Saya ulang balik, saya orang Kuantan. Dah lama dah jadi orang Pahang. Sejak tahun 78. Cik banggalah ya bila Agong kita ni orang Pahang kan. Bangga sangatlah nak sebut kita sebagai orang Pahang. Walaupun lahir dekat Sabah, tapi dah duduk Pahang dah lama kan. Okey, semua ni followers ke? Kalau mana yang belum follow, saya jemput follow. Saya will follow back insya-Allah. Sebab start saya buat akaun baru ni, saya nampak, sebab saya try and error saya ada akaun yang lain. Saya sebenarnya sebelum ni saya tak rajin nak follow orang kalau saya tak kenal. Jadi ini saya mencuba. Sebab macam anak sulung saya, dia buat perniagaan secara online juga. Dia baru, sebenarnya saya start dulu, dia start kemudian. Tapi bila dia dah start, sebab dia seorang peniaga, bila dia dah start followers dia naik cepat ya, naik dengan laju, dan sekarang dia dah jadi influencer. Itulah saya rasa macam rugilah kalau saya tak buat, sebab saya dah tahu cara dia. Macam dia kena masuk kelas, dia belajar, dia pergi mana-mana. Orang muda kan, suka belajar, suka ambil peluang kan. Jadi bila dia boleh buat satu hari macam mana pendapatan dia sampai beribu, saya pun wah, dia belajar, dia cari guru kan. Dia cari orang yang betul-betul mahir dalam TikToker ataupun dalam bidang sosial media kan, dalam marketing, sosial media marketing, dia belajar. Jadi saya ni ambil lah peluang belajar daripada dia apa yang saya tak tahu kan. Walaupun saya belajar e-business, tapi e-business saya tu kira dah tak up to date dah. Tahun bila? Tahun bila? Masa tu umur saya 37, masa saya study balik tu. Jadi sekarang dah 51. Bidang teknologi dalam internet sangat laju. Itu sebabnya kita ni jangan rasa takut untuk belajar, ataupun jangan rasa malu nak belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau nak belajar, jangan berhenti belajar lah kan, supaya kita ni tak membazir masa, kita tak rasa down. Nak sebut down ni sebab sini duduk dekat Pahang kan, koma tak down. Ada orang Pahang sini yang tahu bahasa Temerloh. Koma tak down, awak nak down lah. Tu guna ayat tu, bagus tu sebenarnya ya. Kita jangan down ya. Itulah bila kita belajar, bila kita tahu ilmu lah ya. Bila kita ada ilmu, itulah pentingnya ilmu ni. Bila kita ada ilmu, kita dapat mengatasi masalah-masalah tu. Jadi bila kita dapat atasi, ataupun kita dapat melakukan sesuatu tu dengan lebih baik, kita akan rasa lebih lega lah ya, ataupun kita dapat menyelesaikan sesuatu tu. Itulah sebenarnya ya, kebahagiaan. Salah satu daripada kebahagiaan yang kita perlu dapatkan. Tu saya dah bagi tips dah tu. Kebahagiaan yang kita perlu dapatkan tu adalah macam ni, kita ada lingkungan sahabat, kawan-kawan ya. Anda boleh jadi sahabat saya juga ya. Semua dekat sini saya invite jadi sahabat saya.
Jadi sebab salah satu daripada kebahagiaan kita adalah sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang baik. Macam saya, bila saya dah berumur macam ni, saya masih kekal dengan sahabat-sahabat sekolah saya daripada sekolah rendah. Kami ada grup kami sendiri, grup kita say hi setiap hari, bertukar sapa, dan juga ada satu grup lagi ada aktiviti tertentu. Jadi sentiasa berhubung. Sebab sahabat ni memang sangat penting dalam hidup kita, supaya kita rasa macam mana hidup kita ni, kita tak seorang, ataupun kita lebih menikmati kehidupan lah. Okey, sudah pukul 9.25. Terima kasih yang join. Saya nampak follower saya sebab dia unik ya, nama dia Forrest Gump ni unik. Saya ingat sebab saya ada tengok dia punya account. Saya suka tengok account orang juga. Hai, terima kasih. Apa tu, gambar apa tu, lipstick saya ada banyak collection lipstick. Saya suka bergaul dengan semua lapisan. Saya tak kisah siapa pun anda. Sebab as long as we are human being, kita ni manusia kan. Jadi saya tak kisah siapa, semua setiap orang kita boleh belajar daripadanya. Tak kira lah orang tu mungkin daripada serendah-rendahnya dia tak ada apa-apa ya. Sebenarnya yang tak ada apa-apa itulah yang selalunya banyak kita belajar daripada dia. Apa kehidupan dia yang dia at least, katalah orang gila sekalipun kita boleh belajar daripada dia. Sesuatu yang kita boleh belajar daripada dia, maksudnya macam apa yang ada pada diri tu, apa yang ada yang menjadi pelajaran pada kita. Terima kasih join. Terima kasih. Saya first time buat live hari ini sebab saya nak berkenalan dengan follower saya ataupun bakal followers. Terima kasih join. Jemput follow mana yang belum follow, insya-Allah. Mana yang sesuai ataupun maksudnya bukan fake account, saya akan follow back ya. Sebab ada account saya satu tu saya tak aktifkan sangat sebab terlalu banyak fake account. Saya akan tengok untuk follow orang sebab seorang kawan saya pesan ya. Seorang pun followers yang menimbulkan masalah boleh menjadi sesuatu yang bermasalah. Itu yang berhati-hati ya. Nasihat untuk saya dan anda juga. Sebab scammers ni start saya tahu tentang sosial media, scammers ni memang menyebabkan kerugian berjuta-juta ya, duit rakyat Malaysia. Orang Malaysia ni suka kena tipu ya. Janganlah suka kena tipu. Baik kita menderma daripada kita dikena tipu, duit kita habis macam tu je. Baik kita bersedekah ya. Okey. Terima kasih yang join ataupun saya welcome ya. Kalau anda ada yang nak bercakap, jangan segan, jangan malu dengan saya. Tak ada apa nak malu pun. Saya manusia, anda pun manusia. Kita sesama orang. Jangan nak takut. Boleh bercakap ataupun kalau masih lagi rasa macam segan nak cakap tu, boleh komen ruangan komen dekat post saya. Kita sokong sesama sendiri. Sebab kalau kita komen dekat situ, maksudnya macam kita tengok post orang ya. Ini salah satu tips daripada TikTok sendiri. Kita sebab maksud ataupun tujuan TikTok tu dibangunkan adalah untuk connection ataupun berhubungan sesama kita ni ya. Kita ada, terima kasih Teddy. Ada yang untuk silaturahim, kita sebut silaturahim itu yang saya terfikir, sedangkan silaturahim itu adalah adik-beradik ataupun hubungan kekeluargaan daripada satu mak ataupun satu datuk nenek, itu silaturahim. Maksud saya ni saya nak bagi tahu tentang hubungan sesama kita lah. Connection ataupun apa ayat anda? Connection tu berhubung sesama kita lah, saling berhubung. Jadi tujuan TikTok ni dia nak kita sesama kita ni saling berhubung. Itu sebabnya bila kita jumpa post kawan kita, bila kita tengok sampai habis, kita komen, kita like bila habis. Jadi kita secara tak langsung kita punya post akan FYP, dan post yang berkenaan yang kita komen, yang kita like tu pun akan FYP juga. Itu saya itulah dalam 2 tahun ni lah belajar kan. Itu sebab saya malas buat live sebelum ni, sebab saya tak suka benda ni. Saya suka buat spontan. Spontan. Jadi apa yang kita berkasih mengeratkan betul-betul ukhuwah ya. Miji ya, terima kasih. Dari mana Miji? Saya panggil nama je ni ya.
puan ke cik ke, cik Miji. Saya tak nampak sangat tu. Okey. Jadinya kalau macam kita ni kita kena ada tujuan lah. Kenapa kita buat sesuatu perkara, macam anda juga. Bila anda join ni, untuk apa? Bila kita tahu apa tujuan kita, baru kita rasa macam kita ada something untuk kita lakukan. Sebab bagi kita yang buat agama Islam ni, setiap perkara, sekecil-kecil perkara yang baik, semua dikira pahala. Macam ukhuwah ni, mengira ukhuwah ni sebenarnya pahala yang besar, ya. Jadi kalau kita gaduh, kita buat sesuatu yang buruk, dah dikira dosa. Jadi setiap yang baik tu dikira pahala. Itu je. Yang baik tu dosa. Yang baik tu pahala kan. Kita buat pahala. Yang buruk tu kita buat dosa. Jadi janganlah buat yang buruk tu. Bila kita buat kebaikan, contohnya macam ni, kita niat masuk dalam live kawan-kawan kita, live dengan saya, niat kita nak berukhuwah, ya. Dapat pahala, insya-Allah. Niat kita kan, kalau niat kita nak berkawan, kenapa kita nak berkawan? Sebab memang kita duduk dekat dunia ni, kita perlu berkawan, berjemaah kan. Berjemaah dekat sini, berjemaah dengan keluarga, berjemaah di tempat kerja, berjemaah dekat masjid akhirnya kan. Itulah, rumah saya dekat masjid sebenarnya. Itu yang saya suka nak sebut pasal masjid-masjid ni. Betul-betul rumah saya belakang masjid, area masjid. Terima kasih like, terima kasih yang komen, terima kasih send. First time saya buat ni pun saya rasa macam seronok jugalah ya. Seronok juga sebab saya baru berkenalan dengan anda. Saya rasa macam saya dapat kawan baru lagi. Tak kisahlah ya, berapa umur anda, sebabnya sahabat Rasulullah daripada Abu Bakar lebih tua daripadanya, menjadi mertua. Kemudian Sayyidina Ali paling muda, menjadi menantunya. Jadi maksudnya macam kita ni boleh berkawan di semua peringkat umur. Saya suka, walaupun tak banyak lagi kan, tapi sebab ni first time. Yelah, saya punya followers baru berapa kan, baru 1000 je, 1000 lebih je kan. Jadi bila ada yang tulis-tulis, saya ingatkan macam mungkinlah tak ada kot, memula mesti ada perasaan tu, betul tak? Walaupun kita sebenarnya jangan set dalam kepala kita ni, kalau nak buat sesuatu nanti tak ada orang views, tak ada orang nak komen ke, ada orang dia segan macam tu kan. Macam saya benda tu terlintas saja, tapi saya fikir macam, sebab saya tengok orang lain komen, saya tak kenal pun saya tengok banyak je kan yang komen, yang join. Tak kisah yang join masuk keluar, sebab itu adalah hak anda untuk kita singgah, ya, untuk kita nak sama-sama bercakap, ya. Terima kasih. Okey, seterusnya anda boleh memberi tajuk. Tadi saya dah beritahu ya, kalau macam untuk next, sebab saya suka berbual dengan anda ataupun saya suka mendengar cerita-cerita kawan-kawan baru, ya. Tak kisahlah kawan baru atau mungkin nanti ada kawan lama ke yang masuk. Kawan-kawan lama mungkin kurang lah ya, dalam umur macam saya ni, kebanyakan kawan-kawan saya ni bukan tiktokers. Dah umur 51 kan. Kurang kawan-kawan saya yang menjadi tiktokers. Yang ada pun dia orang tak buat live ataupun dia tak join live. Sebabnya bila yang join tu biasanya macam ada yang sesuka, ada yang ada bisnes sendiri. Jadi dia orang tak ada masa untuk join live. Satu lagi, ini adalah akaun baru. Tak ada kawan saya yang masa sekolah dulu dekat sini, saya rasa. Itu adalah akaun yang lain yang saya buat official lah. Itu nanti kita akan cerita. Okey, terima kasih Miss Nina. Wah, Miss Nina. Saya teringat Miss Nina yang seorang lagi. Okey, kita ada 33. Ada sesiapa boleh beritahu saya boleh stop pukul berapa ya? Sebab saya nak tahu juga. Sebelum ni TikTok kata live kena sekurang-kurangnya 30 minit. Betul ke? Ada tak sesiapa yang biasa buat live yang boleh bagi tahu saya, ataupun yang tahu info tentang live sebenarnya kita kena buat sekurang-kurangnya berapa minit? Ada tak yang tahu? Boleh share dengan saya. Sebab siang tadi saya just buat 18 minit sahaja. Itu pun bila saya sedar sound tak ada, ataupun masa tu saya dekat dentist, fakulti dentist UIA. Jadi saya nak balik. Itu yang saya stop dulu live. Saya takut nanti kereta sampai tak sedar. Ada yang tahu berapa minit mungkin? Sebab saya takut nanti bila saya berhenti, kalau tak menepati syarat, rugilah kan. Alang-alang kita buat tu
kita ikut dia punya rule, kan? Ada tak yang tahu sebenarnya kita kena buat sekurang-kurangnya per minit? Ada 2 orang viewers kat sini. Jika anda tahu berapa minit biasanya. Macam sebelum ni ada akaun saya satu lagi tu yang menaikkan saya punya, ni saya share dengan anda lah ya, akaun yang satu lagi, sebab saya ada beberapa akaun lah. Orang suka buat bisnes kan, konon-konon lah. Jadi satu akaun tu, sebab saya tak reti follow orang, jadi saya just follow siapa yang follow saya je, ataupun yang saya kenal, rakan-rakan saya je. Jadi tak sampai 1000 yang akaun satu lagi tu. Yang menaikkan sehingga 1000 tu siapa tau? Pelakon kita yang peramah tu. Dia memang kalau saya masuk live dia suka mention nama ya. Dia jenis orang yang sangat-sangat peramah. Siapa ya? Datuk Izlan. Saya ni kadang-kadang boleh lupa ya. Maklumlah umur dah berapa, tapi saya sentiasa nak cuba mengingat supaya saya tidak mudah lupa. Saya pernah ada ini kita akan share lah, akan datang saya pernah mengalami lupa yang tersangat-sangat lupa. Saya tak sedar, anak-anak saya yang perasan. Ya, biasanya benda-benda macam ni yang menjadi satu disease ataupun penyakit ni, biasanya orang lain yang nampak kan, orang lain yang sedar. Kita ni selagi kita rasa kita boleh kalau macam, jadi macam saya ni saya boleh cakap kuat semangat lah ya, jenis kuat semangat sebab kita ada anak-anak. Saya single mother of 6 ya. Jadi saya tak fikir sangat benda yang kecil-kecil. Saya fikir saya kuat, saya fikir saya tak perlu nak cerita dekat orang, saya fikir saya boleh ya. Itu yang menjadikan ada satu tahap saya jadi terlalu banyak fokus kepada live anak-anak, sehingga saya jadi pelupa. Maksudnya macam masa tu umur baru 30 lebih 35 masa tu. Jadi bukan nyanyuk lah kalau umur 35 jadi lupa, tapi itu yang okey, tak tahu saya selalu buat 10. Biasa buat. Okey, nanti lepas ni boleh invite saya boleh masuk kan. Saya selalu buat 10-15 minit je, selalu ada orang yang tahu tolong share, nak tahu juga. Itulah Datuk Izlan, dia cakap sebab dia suka share tentang TikTok. Masa tu 1 jam, tapi siang tadi saya buat 18 minit. Invite siapa tu, Saddam Buneri, can you ke? Kalau boleh cakap Melayu saya akan invite. Ada orang yang nak masuk, kalau dia boleh cakap Melayu saya akan invite. Sebab siang tadi dia kata dia cakap Melayu sikit-sikit, tak best lah kan. Kita nak invite orang untuk bercakap kan. Saya nak bercakap, bersembang. Kalau orang tu tak bercakap, itu bukan bersembang, namanya bukan ukhuwah lah kan, betul tak? Okey, mungkin ada sesuatu yang anda nak share dengan saya. Sebab memang saya mula-mula ni saya suka bercakap dengan follower saya. Saya nak follower saya, kita berinteraksi lah ya, dua belah pihak. Walaupun saya dekat sini yang anda dengar suara saya, tapi saya boleh mendengar suara anda daripada tulisan anda. Ada yang nak join, boleh join. Ataupun kalau segan boleh tulis je kat bawah tu kan, tajuk apa kita nak cakap sekarang, ataupun break the ice lah, sesuatu yang kita nak perbualkan berkenaan dengan ni random, tak kisahlah, random. Sebab akaun saya ni, saya lebih menjurus ataupun fokus kepada beauty, healthy and happy. Kalau kita ni menjaga kecantikan secara sihat, healthy, secara sihat, dan kita akan dapatkan kebahagiaan tu, dapat happy ya, happiness. Sebab happiness ni sangat penting, perkara yang perlu kita titik beratkan. Sebab start daripada pandemik, kadar penyakit ataupun depresi ya, depresi, jangan kita sesegan nak share. Kadar depresi seluruh dunia, sehingga kadar bunuh diri, takut nak sebut tapi itulah yang berlaku. Itu perkara yang perlu kita bimbangkan. Sebab dia setiap 5 orang akan ada seorang yang ini kajian lah ya, saya share apa yang saya dapat daripada rakan-rakan doktor ya.
Saya suka orang yang genuine lah, yang memberi nasihat kat kita, supaya kita nak sampaikan balik pun kita tak rasa ragu-ragu ya. Jadi bila kita berkongsi dengan pakar ya, pakar sakit jiwa, pakar apa ni, medical lah ya. Okey, boleh juga bahaskan. Itulah, selagi ada masa kita ni, sebab saya nak cukupkan sekurang-kurangnya sehingga pukul 10 untuk 1 jam kan. Boleh juga kita bahaskan pasal beauty, healthy and happy skin. Okey, bila dah ada tajuk dekat situ kat bawah tu, saya suka. Bila orang dah start bagi saya tajuk, saya suka lah nak kupas. Sebab apa, bila saya bertanya, orang ada respon, maknanya saya kena respon lah ya, sebab saya yang tanya kan. Satu lagi memang saya suka ya, saya suka. Sebab saya ni jenis orang yang spontan. Jadi bila soalan-soalan pun spontan, saya akan beritahu anda tentang perkara-perkara yang spontan yang keluar daripada minda saya ya. Sebab saya dah berumur 51 tahun, saya tak malu nak share umur saya suka, saya bangga. Sebab apa? Bagi saya start hidup saya, ataupun kalau orang selalu sebut ya, kataan yang klise ya, life begin at 40. Hidup bermula pada umur 40. Tapi saya pula, hidup saya bermula pada 50 ya. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab pada umur 50 ni lah baru saya recognize, ataupun saya jumpa, atau saya kenal pasti yang saya ni sebenarnya ada depresi ya. Yang lepas-lepas ni lah, kita ibu tunggal dan juga banyak tanggungjawab, dan juga seorang yang saya ni jenis orang yang banyak cita-cita ataupun tinggi cita-cita. Saya suka nak share dengan anda, sebab anda sendiri pun jangan takut bercita-cita ya. Tapi itulah, bila kita ni cita-cita kita tinggi ya, sebab saya ada 6 orang anak ya, 6 harta yang tak ternilai ni. Jadi cita-cita saya pun sangat banyak lah, bukan untuk diri saya sendiri, dengan anak-anak juga. Cuma sebelum ni saya tak dapat nak tumpukan pada diri sendiri. Saya tak tahu ya, sebelum ni kita tak macam sekarang. Kita tak ada peluang meluas macam ni ya, pengetahuan meluas macam ni. Dalam tempoh 1 saat je kita boleh berhubung ke seluruh dunia, kita boleh berhubung dengan kawan-kawan, ataupun Google pun kita dah dapat info, betul tak? Jadi bila start umur saya 50, maksudnya tahun lepas baru kan, tahun lepas barulah saya rasa macam saya dapat jaga betul-betul ya, self love saya tu, sayang diri sendiri. Itulah jaga kecantikan diri sendiri. Sebelum ni bukan tak jaga, tapi macam kita biasa-biasalah kan. Kita biasa-biasa je. Kita rasa macam perlu cuci muka. Kalau rasa malas, kita rasa macam tak ada masalah, tak ada wrinkle ke, tak ada jerawat ke, lagilah kita tak kisah kan. Kita ingat, ambil sembahyang tu cukup je kan. Kita tak tahu sebenarnya di bawah lapisan kulit kita tu, selapis sebanyak 7 lapis tu, di antara lapisan-lapisan tersebut ada yang tertinggal dekat dalam, sebab lapisan kat luar kita tak buang. Tu cerita kulit yang ni je kan, kulit mati je kan, belum lagi cerita kulit-kulit bermasalah dia. Jadi kita cerita basic je lah. Jadi macam saya kata tadi, saya start hidup saya pada umur 50. Bukan sebelum ni saya tak jumpa skincare. Saya suka memilih skincare, ataupun bahan pencuci muka, bahan penjagaan kulit, set penjagaan kulit yang mewah ya. Bukan ni kita nak just memilih yang mewah saja, tapi ada sebabnya. Sebab kalau nak yang murah, lebih baik saya guna yang saya buat sendiri kan. Saya memang daripada remaja saya suka yang buat sendiri, ataupun cuci muka daripada bahan-bahan semula jadi yang ada keliling rumah. Jadi itu dah cukup murah lah kan. Jadi apa salahnya kalau saya pilih bahan skincare saya tu bahan-bahan yang mahal. Sebab kita satu lagi bekerja, ataupun kita menghargai diri sendiri. Jadi kita gunalah bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang tak ada chemical, bahan-bahan yang kita ketahui dari mana ya. Itu yang panjang cerita, kita akan cerita nanti kemudian. Pergi kepada healthy, sebab daripada bahan-bahan yang yang baik tadi ni, terutamanya yang kurang bahan-bahan toksik lah ya. Kita kalau boleh kita tak nak toksik langsung, tapi tak mungkin ya. Sekarang kita susah nak elak benda tu, melainkan daripada skincare yang betul-betul luxury, ataupun diketahui sahih ya apa bahan-bahan dia. Jadi dari situ bila kita dah memilih produk yang bagus tadi ni, jadi kulit kita healthy lah. Bila healthy, dia secara tak langsung healthy mind ya, healthy mental dan fizikal. Sebab kita tahu apa yang kita pakai, kita tahu apa yang kita pilih.
Bila kita nampak hasil dia, kesan dia, kulit dia, kulit kita rasa sihat, kita nampak apa ni, dia, itulah rasa tu penting. Kita pakai je kita rasa ya produk tu tidak merosakkan atau tidak harm kita. Itu yang kita nak tu. Jadi di situ bila kita dah pilih dah bahan kecantikan apa untuk kita, kita kekal dengan bahan tersebut, kita pakai seterusnya, kita boleh pakai sampai habis sebab bahan tu bagus sangat kan. Jadi kita tak adalah macam setengah orang macam dia cuba-cuba kemudian bahan tu tak sesuai, so membazir, bahan tu tak dapat nak pakai ataupun baru tahu skincare tersebut racun dan sebagainya, jadi membazir kat situ, so tak pakai. Jadi di situ dah fail dari segi kecantikan kan, fail dah sebab pemilihan tu. Kemudian tu dia dah tak healthy dah tak ada dah healthy. Bila dari segi kecantikan tu dah tak dapat nak penuhi, dah tak healthy, tentulah tak happy, betul tak? Kita ni yang penting kita happy. Macam kita tengok packaging, kita tengok happy, kita tengok apa ni, contohlah ya, kita tengok packaging satu produk macam ni kan, kita tengok ini saya lah ya, senang kita bercakap tentang kita sendiri. Kita tengok je packaging dia, wah, kadang-kadang ada orang dia beli kerana packaging. Saya sendiri pun saya pernah macam tu. Tapi saya akan tengoklah apa produk dia, apa brand dia kan. Kerana packaging tu yang jadi macam kita gila-gila sangat kita nak sesuatu. Sebab yang penting kita rasa seronok, betul tak? Kan? Satu lagi kita kena tengok juga macam apa ni, jangan abaikan pendapat kanak-kanak ya, ataupun ini dari segi marketing lah ya, tips ya, marketing. Macam kanak-kanak dia bila dia sukakan sesuatu tu kan, sebenarnya kan kita ni masih ada jiwa kanak-kanak dalam diri kita sampai ke tua, sampai ke mati tau. Macam kita suka sesuatu tu, tapi kadang-kadang terlalu fikir macam alah itu budak-budak, tapi sebenarnya idea kanak-kanak tu macam dia tengok cantiknya warna packaging ya, bau kan budak-budak kan benda-benda macam tu dia seronok kan. Happiness tu boleh dapat dari situ. Itu yang kita kena ambil contoh tau. Itu sebab macam orang yang ada keluarga, ada anak-anak, dia punya happiness terlebih ya. Dia nampak kebahagiaan kanak-kanak tu, jadi kebahagiaan tu melantun ataupun kita sendiri kita dapat rasa dia punya aura tu daripada anak-anak. Itulah kalau kita tahu kan, daripada anak-anak ni macam mana apa ni, kebahagiaan dia tu kebahagiaan kita juga. Okey, ada lagi mungkin ada lagi nak beri pendapat? Ataupun anda nak share, tak kisah sebagai seorang lelaki, sebab orang lelaki pun sama juga kan, kita pun kena jaga. Saya dengan ex-husband saya dulu, saya jaga ya, kami sama-sama menggunakan skincare yang sama dan ambil berat masing-masing menjaga kulit. Mungkinlah masa tu sebab saya dah ada katakan tadi yang kita ni ataupun saya tak tahu lagi tentang self love. Yang kita tahu, kita jaga buat tanggungjawab kita jaga keluarga kita. Macam anak-anak dah meningkat remaja, jaga kulit dia ya, suami kita. Sebab apa? Kita nak tengok hari-hari kan. Betul. Lelaki pun nak juga, betul. Sebab apa? Allah itu cantik, Allah sukakan cantik, jadi kita pun kena cantik. Dan juga kan Rasulullah seorang insan yang sangat cantik. Nabi kita paling cantik Nabi Yusuf. Jadi cantik tu penting. Cantik tu sunnah. Ingat tu, cantik tu sunnah. Jadi kalau orang lelaki yang tak jaga kecantikan, fikir alamak orang lelaki tak payahlah. Itulah, betul tak? Salah tu. Salah kalau kita tak fikir tentang apa dia cantikan. Cuma lelaki ni kadang-kadang bila dia dah handsome tu dia jadi lain. Betul tak? Setuju tak dengan saya? ini ada yang marah pula ni kan. Tapi saya tak kisah pun, memang betul saya tak marah pun. Macam saya ada 2 anak lelaki, dua-dua handsome. Mengaku ada 2 handsome. Handsome lah ya, sempurna sifat, handsome lah. Sebab bila saya ajar tentang kebersihan, kecantikan ya, secara tak langsung handsome lah. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Itulah tak sempat kadang-kadang nak jaga. Yang tak sempat tu, kalau kita dah terbiasa, sebab itu sebabnya kita perlukan konsisten ataupun cara yang berterusan. Okey, saya share lagi satu cara saya paling mudah ya.
pagi bila saya duduk, kalau tengok saya punya post paling atas sekali sebelah kanan ya, saya share dekat situ. Saya dengan kawan saya. Oh my god, I'm gorgeous. Kita duduk depan cermin pagi-pagi tu, kita tengok muka kita kan. Masa tu kita baru je bangun tidur. Cuba tengok betul-betul muka kita. Masa tu memang muka kita glowing tau bangun tidur, kalau anda perasan. Masa tu ambil air suam. Kalau kat rumah ada microwave tu lagi bagus. Air macam microwave ke air apa benda tu yang ada terus air panas tu kan. Ambil air suam tu, tangan kita tu tekap dalam air suam tu, kita basuh muka kita kan. Kita tarik macam tu 7 satu arah macam tu. Di sini 7, di sini 7 kali. Macam tu je, relax je kan. Jadi itu pun dah salah satu cara penjagaan yang mudah. Berapa saat sangat? 7 kira 7 saat. 7 saat di dahi, 7 saat di pipi, 7 saat di bahagian dagu ke atas. Dah 7 kali 7 kali 3 21 saat. Berapa sangat? Kalau dah terbiasa, macam saya seorang ibu tentulah sibuk. Sekarang taklah sibuk sangat dengan anak-anak sebab dah besar, tapi sibuk dengan aktiviti saya sendiri. Jadi saya sempat sebab saya dah terbiasa. Jadi kan ini pun saya belajar daripada orang lelaki juga ya, macam mana jenis yang macam mana dia orang jaga kecantikan ataupun kebersihan diri secara tak langsung, menjaga. Okey, terima kasih. Lagi 10 minit saya pun nak juga. Okey, terima kasih, insya-Allah. Terima kasih join, saya hargai. Tak apa, nanti saya akan share sebab saya rakam, saya akan share balik. InsyaAllah saya berkesempatan pukul 9 malam saya akan buat masa yang sama juga. Jadi follower saya akan tahu. Pukul 9 boleh masuk, boleh join sekejap, bebas lah nak masuk pukul berapa, sebab saya rakam ya. InsyaAllah kalau tak ada masalah memang saya rakam, sebab saya memang suka rakam dan dengar balik. Dan saya akan share berapa lama yang boleh masuk dalam post tu. Terima kasih. Jadi saya sangat menghargai kepada anda yang mendengar. Okey, santai je nak menghabiskan masa lagi 9 minit. Nanti kita akan sambung balik sebab saya pun pukul 10 saya ada urusan lain. Walaupun berada di rumah, tapi bila kita ni dunia di hujung jari kita ya, kita boleh susun apa yang kita nak buat seterusnya. Okay, terima kasih. Saya nampak ada yang join. Boleh juga bagi tahu dari mana. Unik ya nama-nama, sebenarnya saya nampak macam-macam nama sekarang. Unik nama-nama ID. Kalau tak, kita kadang-kadang kita tak dapat nak buat ID, betul tak? Kalau nak guna nama sebenar kan, buat nama yang sama dengan orang lain. Okey, saya dekat sini saya membicarakan tentang beauty, healthy dan happy secara santai dengan anda. Nanti akan datang saya akan sambung lagi. Kita akan khusus kepada satu-satu perkara. Kita berkongsi daripada pengalaman masing-masing dan juga pengalaman anda, pengalaman saya, dan juga saya ambil daripada nasihat-nasihat pakar. Dan juga kita tak kisah ya, walaupun yang nak share tu pun anak-anak ya, anak-anak sekolah ya, sebab dia dari kecil, penjagaan daripada kecil yang penting. Sebab kita dah terbiasa benda-benda tu jadi normal daripada kecil lah ya. Kalau kita dah jaga dengan baik, dia takkan jadi masalah yang besar bila start remaja. Maksud saya ni masalah kulit lah terutamanya remaja, kemudian tu bila dah dewasa. Sebab prevention is better than cure. Kalau kita ni ada masalah, dia memang susah kita nak selesaikan kalau masalah tu sudah bermula. Tapi sebelum bermula kita boleh cegah, insya-Allah. Dan jadi lebih mudah kalau kita cegah ataupun kita buat langkah-langkah. Macam mana? Contohnya lah ya, macam saya, sebenarnya saya ada jeragat bila start umur 40. Sebab biasalah penuaan ya, jeragat banyak-banyak sebab. Inilah saya ni nak habis tapi dia tiba-tiba keluar pula cerita pasal jeragat kan. Nantilah saya akan sambung balik sebab masa kita ada lagi 3 minit. Cerita sikit lah ya, kenapa yang penjagaan kulit tu sangat penting. Sebab macam saya tak ada masalah masa sekolah, melainkan sikit lah kan, jerawat kecil-kecil, jerawat kat dahi. Kawan-kawan cakap kulit cantik, tak ada jerawat kan. Tapi ada jugalah sikit-sikit, normal lah kan, normal. Jadinya bila sibuk bekerja, kita tak sempat nak jaga betul-betul, ataupun
cuci muka tapi tak berapa bersih kan, jadi kita tak tahu yang ada bakteria dekat bawah kulit kan, itu yang menyebabkan masalah tu tersimpan di bawah kulit yang menjadi jeragat. Itu satu. Sebab saya cari sebab kenapa jeragat tu susah sangat nak hilang. Bukan masalah saya saja kan, sebab apa benda ni kalau normal bagi yang berumur 40 tahun ke atas, jadi bila berlaku pada saya kena carilah kenapa mesti. Sebab sesuatu yang menjadi masalah tu, ataupun setiap penyakit ada ubat. Dia penyakit lah ya, sebab dia kita lahir kulit kita bersih, sempurna, cantik. Sepatutnya itulah kita ni amanah ya. Amanah Allah bagi kat kita sebenarnya kita kena jaga. Jadi sunnah lah kita jaga kecantikan tu, pahala lah kan. Itu yang anda pun kena tahu, dan saya sendiri pun masih lagi nak belajar macam mana untuk fight masalah jeragat tu. Sebab jeragat ni tak semestinya daripada kita guna produk yang salah ya. Sebab saya tak guna produk yang maksud saya taklah bukan guna salah produk lah ya. Mula saya ingatkan saya guna salah produk, sampai lama juga saya rasa macam produk tu tak sesuai dengan saya, sampai saya teringat-ingat bila orang lain pakai. Sedangkan produk tu adalah produk yang terkenal, ada yang jual dekat Watson, yang dikeluarkan oleh penyanyi nombor 1 kita. Jadi anda tahulah kalau saya sebut nombor 1 tu mungkin tak sesuai ke dengan saya tu kan. Tapi salah satu sebab yang lain yang saya boleh terima untuk diri saya sendiri adalah kerana kita depression boleh menyebabkan masalah kulit. Sebab saya ada jumpa dermatologi, ada masalah yang lain, masalah kulit yang lain di bahagian luar macam ni. Jadi stres boleh menyebabkan masalah kulit. Itu yang kita kena tahu ya. Selain daripada produk kecantikan, kita punya kesihatan mental. Itu sebab happiness sangat penting. Beauty, healthy, happiness, happy itu sangat penting. Dia berkait rapat 3 perkara ni. Okay, kita ada 4 minit lagi. Siapa lagi yang masih join kat sini, saya berterima kasih kepada anda yang masih stay. Ada yang mungkin ada 4 minit lagi. Kalau nak join juga, nak bercakap dengan saya invite. Tadi ada yang masuk tapi dia decline pula, sendiri masuk sendiri keluar. Tak apa, walaupun broken heart, but it's okay. Okay, jumpa malam esok pukul 9 insyaAllah. Kalau saya tak ada urusan yang lain ya, saya jumpa anda juga pukul 9 malam hingga pukul 10. Anda boleh berikan tajuk. Walaupun saya sendiri sediakan tajuk, anda boleh berikan tajuk juga. Tapi tak keluar tajuk lah, tak keluar tajuk. Kita nak fokus kepada beauty, healthy dan happy. Sebab kalau keluar tajuk tu dia di ruangan yang lain. Dia tak boleh kat sini. Okay, siapa yang masih views tu ya, yang saya nampak seorang dia dekat atas tu. Tapi sebab saya nak habiskan 3 minit lagi, siapa yang masih lagi stay tu, boleh tak munculkan diri anda sedikit komen dekat situ. Siapa yang masih stay? Tiga minit lagi, jam celik ya, jam celik. Saya akan stay sampai pukul 10. Lagi 2 minit. Kalau kita buat Maggi 2 minit, sekejap je siap kan. Berapa saat rasa macam berapa saat je. Baik, saya habiskan masa 2 minit ni. Saya kongsikan tentang surah Wal Asri. Wal Asri, ingat satu perkataan ini saja. Wal Asri, demi masa. Tentang masa. Kita sedang mengikuti masa, sedang menjalani masa. Demi masa, kerana masa, dan kita mengikuti masa. Kita tak boleh nak kejar masa tu, sebab walaupun kita disebut macam kita kejar masa, tapi sebenarnya masa tu sama je. Kita tak boleh nak memungkari masa, dan juga kita tak boleh nak ambil balik masa yang dah lepas. Jadi masa yang ada adalah masa sekarang, present. Itu sebabnya masa sekarang ni bukan masa yang lalu, bukan masa yang akan datang. Dipanggil present sebab present tu seperti hadiah. Sebab kita tak dapat nak adakan masa tu, tak dapat nak ulang balik. Walaupun 1 saat selepas kita dah lepas kan, dia akan menjadi semakin jauh sebab kita tak boleh nak ulang balik.
Jadi kita hargai masa yang kita ada waktu sekarang, dan kita ingati saat-saat yang baik ya. Yang baik tu kita ingat untuk kebaikan tu diri kita, untuk happiness juga, untuk happiness kita sendiri, untuk self empowerment kita. Yang tak baik tu kita ambil untuk jadi pelajaran kita. Memang kita kena lupakan benda yang tak baik tu supaya kita tak rasa sedih, ataupun tak rasa kita rendah diri, ataupun kita tak yakin untuk sesuatu. Cuma kita kena fikirkan yang semua tu ada pelajaran dia. Baik, 1 minit lagi. No, sorry, berapa saat lagi? Masa dah tamat, time up. Terima kasih yang mana baru join. Saya nak tamatkan sebab masa dah sampai pukul 10. Terima kasih kepada anda semua. Jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum. Hai, bye.